Ya, nak buat macam mana kan, muka mood lemang je kan, nak buat macam mana kan. Ya, raya tu apa, okey, ya kes semakin meningkat, betul, nak buat macam mana kan. Jadi untuk yang baru masuk, ya Nakib, apa kau nak cakap, diorang mesti tak tahu saya handsome. Kami sebenarnya memang tak tahu kamu handsome dan kami tak mau tahu pun kamu handsome ke tak, dan kita tak kisah pun. Okey. Alright. Okey. Baik. So kita akan teruskan dengan kita akan teruskan dengan lama pun baru tahu. Oops. Okey. Baik, kita lihat bab 4. Era peralihan kuasa British di negara kita. Baik. Seperti mana yang cikgu selalu bagi tahu kan, ingat kepada susunan bab. Bab 1 tentang warisan negara bangsa. Bab kedua berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Bagaimana semangat nasionalisme tu telah bangun di mana? Di England melalui revolusi keagungan. Kemudian juga melalui revolusi kemerdekaan Amerika. Kemudian juga berterusan sampailah ke nasionalisme di tanah Melayu. Itu bab 2. Bab 3 datang pula selepas itu sahaja, berlakulah Perang Dunia Pertama. Lepas tu Perang Dunia Kedua. Kemudian juga bagaimana Jepun telah menduduki tanah Melayu dan kita di bawah pemerintahan tanah Melayu. Atau di bawah pemerintahan Jepun di tanah Melayu. Baik. Habis kat situ, so tamatlah perang, kemudian masuk bab 4. Datang pula British. Kita tahu kan bahawa sebenarnya Jepun telah mengaku kalah, surrender pada 15 Ogos 1945. 1945 surrender akibat gugurnya 2 bom atom, iaitu di Hiroshima dan juga Nagasaki. So, pada hari ini kita akan sambung dengan selepas itu apa yang berlaku pada negara kita. Inilah dia, iaitu BMA. BMA stands for British Military Administration. Nama pun military. Bila nama military means that ianya pentadbiran tentera. Pentadbiran tentera. Dan kita tahu juga di Sarawak dan Sabah juga berlaku pengambilan kuasa oleh British. So kita lihat dulu di BMA. Selepas Jepun menyerah kalah, datanglah pentadbiran tentera iaitu di bawah Lord Mountbatten, dan ianya bertujuan untuk apa? Sila ingat tentang apakah tujuan BMA. Tujuan BMA hanya 2 sahaja, iaitu untuk mengembalikan kestabilan dan juga memulihkan kepercayaan rakyat. Kenapa? Jom kita tengok. Baik, ya betul. Ya, cikgu ada bagi dalam grup. Memang ada cikgu bagi. Baik, tugas BMA yang pertama mengembalikan kestabilan dan keamanan. Kenapa harus diingat. Selepas sahaja Jepun kalah, 2 minggu berlakunya rusuhan, berlakunya rusuhan kaum, berlakunya ketidakstabilan, berlakunya pelbagai perkara yang tidak aman di negara kita. So, itu menyebabkan BMA datang untuk apa? Kembalikan keamanan dan kestabilan. Dengan cara apa? Yes, betul. Iaitu untuk dengan membubarkan pasukan MPAJA. Apa itu MPAJA? Malayan People's Anti-Japanese Army. Dan MPAJA itu kan ditubuhkan oleh PKM. Dengan bantuan tentera British, mereka berjaya menghalau Jepun. Betul? Berjaya menghalau Jepun. Tapi lepas tu MPAJA rupanya yang buat onar, yang telah dia menyebabkan dictator. dia take over dan juga dia pergi memburu orang-orang yang telah bersubahat dengan Jepun dulu dan menjatuhkan hukuman dan undang-undang suka-suka hati. Itu menyebabkan berlakunya rusuhan kaum dan juga ketidakstabilan. Jadi, apa yang BMA buat? Iaitu pertama sekali dia arahkan semua senjata yang diberi itu dikembalikan. Ingat MPAJ dah bagi? Memang tak lah. Dia bagi hantar sikit aja. Yang selebihnya baik aku simpan, aku guna sendiri. Nampak? MPAJA punya bijak lah kan. Kemudian BMA juga gagal membanteras kegiatan jenayah, kongsi gelap, keganasan dan sebagainya. MPAJA maksud dia apa? Malayans. Ingat Malayans People Anti-Japanese Army.
Nampak tak? Tentera-tentera, okey, penentangan Jepun. So MPAJA, dan ianya di bawah PKM, Parti Komunis Malaya. Jadi itu tugas BMA. Terpaksalah minta balik senjata yang telah diberikan dahulu. Itu satu. Memulihkan keamanan. Yang kedua, okey, iaitu memulihkan kepercayaan rakyat. Sebab semasa zaman Jepun dulu, rakyat mengalami kesukaran di bawah Jepun. Makanan ubat susah nak dapat, kalau ada pun harganya tinggi. Kemudian ada wabak penyakit merebak, tak ada wang untuk membeli makanan, kegiatan menyorok barang, rasuah dan peras ugut. Okey, pasaran gelap di KL semakin tak terkawal. Okey, jadi BMA mengambil alih pentadbiran ni untuk mengembalikan kepercayaan. Okey, baik. Macam tak kena je kan mengembalikan kepercayaan rakyat dengan masalah-masalah rakyat. Okey, pasaran gelap tu maknanya apa? Pasaran menjual barang-barang haram. Kokain. Ya, seperti menjual senjata api, okey, macam-macam. Okey, persoalan dia iaitu memulihkan kepercayaan rakyat. Kenapa memulihkan kepercayaan rakyat? Okey, untuk pengetahuan kamu, bila Jepun, ingat lagi tak, bila Jepun mendarat di Kota Baru pada 1941, mendarat je, kamu tahu tak apakah yang dilakukan oleh residen-residen British, pegawai-pegawai British yang ada di Tanah Melayu? Dia orang cabut, dia orang beramai-ramai naik kapal laut balik British, tinggalkan kita begitu sahaja. Padahal masa dia orang duduk di negara kita, dia orang memerintah. Bila Jepun turun je ke Kota Baru, dia orang beramai-ramai rasa macam tak boleh lawanlah Jepun ni. Dia orang beramai-ramai naik kapal belah. Jadi pada waktu itu rakyat kata apa? Oh, time kita orang susah kan, engkau tinggalkan kita orang. Oh, time senang kau nak datang sini. Suka hati kau je. Jadi sebab itu rakyat dah tak percaya kepada British. Nampak? Cikgu dah macam kat Gaza dah ni. Cikgu, rumah cikgu kena bom ke cikgu? Tak. Cikgu sebenarnya sebelah Gaza je sebenarnya ni. Sebelah Oh, Gaza. faham. Okey. Faham kan? Tu biasa tu. Okey, jiran. Takut tiba-tiba. Okey. Jadi itulah yang berlaku. Jadi BMA ni datang untuk apa? Untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap British. Ingat kita nak percaya ke budak-budak? Ingat kita nak percaya senang-senang ke? Dia orang masa kita susah kena kekejaman Jepun pun semua, kan? Dia orang tak ambil tahu pun. Dia orang belah macam tu je. Oh, time Jepun dah habis, dah kalah. Oh, tiba-tiba datang indek. Oh, kami nak memulihkan keamanan. Tangan karang, kan? Jadi itulah dia BMA. Okey. Kaki lah cikgu. Okey, kaki. Pun boleh juga. Kaki pun boleh. Saya setuju. Jadi usaha BMA. Apakah usaha BMA? BMA berusaha untuk apa? Okey, dia cubalah untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana perang. Lombong-lombong biji timah, ladang getah, semua nak dipulihkan lah. Baiki prasarana, kemudahan kesihatan, hospital-hospital semua. Tiba-tiba British nak baiki. Tak apa. Okey, kami akan baiki. Masalahnya apa? Masalahnya BMA ni susah nak bawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Dia ingat senang nak bawa masuk alat ganti semua daripada luar negara, nak bawa masuk ke sini, nak baiki semua. Memang susahlah, kan? Jadi ini menyebabkan kegiatan sosioekonomi sukar dipulihkan. Betul. Memang susahlah nak baiki. Okey, bagus soalan Khairina. Dia kata, membaiki prasarana tu apa cikgu? Bagus soalan tu. Sebenarnya ramai yang tak tahu prasarana tu apa. Betul kan? Prasarana ni sebenarnya adalah kemudahan awam. Seperti sekolah, seperti taman permainan, seperti pejabat-pejabat, seperti bekalan air, bekalan elektrik. So itu dikatakan prasarana. Dan ianya semua musnah. Semasa perang dulu, semasa Jepun duduk dulu, memang habis semua. Memang habis semuanya. Jadi rosak.
Jadi BMA datang untuk apa? Untuk baiki, untuk pulihkan supaya apa? Rakyat percaya. Okey, British datang untuk membaik pulih negara. Okey. Tapi sebenarnya tak pun. Okey. So Nafi tanya, BMA dengan Jepun zalim ke cikgu? I mean mana lagi zalim? BMA tak zalim. BMA tak zalim. Yang zalim memang Jepun lah. Tapi BMA ni dia tugas dia untuk membaiki keadaan keamanan negara kita balik. Itu je. Tetapi rakyat dah tak percaya dengan BMA. Sebab apa? Masa Jepun datang, dia orang lari dulu. Dia orang lari dulu. Jadi itulah sebabnya kata apa? Kita tak percaya lagi pada British. No. Aisyah, memang BMA nak baiki. Memang dia ada kuasa. Tetapi segala yang nak dibaiki itu perlu ada kos. Kos nak bawa masuk jentera daripada England, nak bawa masuk alat ganti, mesin semua. Jadi itu semua kos. So siapa nak menanggung kos tu? Okay. Cikgu, tak Yeah. tak boleh ke dia minta je kos duit tu daripada kerajaan British sendiri? I mean daripada tanah British yang first kali. Betul. Well, kita kena tahu bahawa untuk meminta peruntukan daripada kerajaan British, mereka perlu buat apa? Mereka perlu hantar kepada parlimen permohonan itu akan protocol. dibincangkan. Yes, it takes time. Kan. Kemudian susah nak bawa masuk jentera. Sebab apa? Sebab kapal punya tambang siapa nak kena bayar? Okey, nak bawa mesin tu naik kapal bawa ke Tanah Melayu. Siapa yang nak bayar kos dia? Jadi BMA ni adalah tentera. Kena ingat BMA adalah tentera. BMA adalah tentera. Jadi dia datang untuk kembalikan keamanan, dan bila dia nak baiki, kami pun tak ada duit sebab kami tentera. Kami tentera yang bukan modeler. Sebab itu yang macam invest negara. Sebab bagi mereka yang paling penting kembalikan keamanan dulu. Kemudian masalah-masalah lain nanti kita akan settlekan kemudian. So BMA nak kembalikan keamanan dulu dan cuba untuk memulihkan kerosakan here and there lah. Tetapi banyak masalah. Jadi rakyat hampa dengan ketidakupayaan BMA ni. Lemah katanya. Jadi kita kena ambil iktibar di sini bahawa apa? Bahawa sebenarnya kita perlu sentiasa berwaspada dan tidak mudah percaya dengan kuasa asing ni. Jangan percaya. Satu hari nanti mungkin ada yang bertanya kan, cikgu sekarang ni kita katanya kan nak diserang oleh Israel kan? Nak diserang oleh Israel lah dan sebagainya. Kita kena dapat bantuan daripada negara-negara jiran dan negara luar untuk protect negara kita. No. Sebenarnya yang paling penting nak protect negara kita siapa? Kita lah. Ni. Kena sendiri yang buat. So biar dia orang Indonesia dengan Lepas tu kenapa Indonesia dengan Singapura yang nak bagi bantuan? Mungkin dia orang offer, tak ada masalah. Orang kata apa? Macam Perang Dunia Pertama. Bersatu kita tu, aduh. But don't worry, insyaAllah tak ada apa-apa. If you want to minta bantuan, at least bukan negara yang manipulate people. Betul. Okay, itulah cinta. Baik, seterusnya. Daripada BMA tu, maka British datang dengan satu idea iaitu Malayan Union. Kali ini mereka nak betul-betul bantu dengan cara menubuhkan satu kesatuan dipanggil Malayan Union. Dan tujuan dia adalah untuk menggantikan BMA. Kemudian buat licinkan sistem pentadbiran untuk meningkatkan pelaburan-pelaburan ekonomi, kukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Tetapi sebenar-benarnya lah ada dua sebenarnya yang paling penting tujuan Malayan Union ni, iaitu pertama apa tahu? Untuk melicinkan sistem pentadbiran, betul. Dan satu lagi sebenarnya apa tahu? Untuk mengekalkan orang asing ini sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi.
Kenapa untuk meningkatkan ekonomi? Okey, harus diingat bahawa sebenarnya ekonomi di Malaysia, ekonomi tanah Melayu pada waktu itu, ladang getah, lombong biji timah. Siapa punya? British. British punya. Lombong biji timah, ladang getah, kemudian Ada ladang perlombongan teh. petroleum, ladang teh, semua dimiliki oleh British. Jadi British tujuan dia untuk protect negara kita ni supaya apa tahu? Untuk keuntungan dia juga. Untuk keuntungan ekonomi dia juga sebenarnya. Nampak tak? Dari dulu lagi dah ada apa? Syarikat Sime Darby, Guthrie, kemudian Harrison and Crossfield. Itu semua British punya dulu. Cuma sekarang ni dah jadi Malaysia lah. Malaysia punya. Okay, yeah. Yeah, okay. Jadi itulah yang berlaku matlamat Melayu Union. So kalau kita lihat, okay, latar belakang dia. Kalau kita lihat, unit perancangan ekonomi tanah Melayu diketuai oleh Major General Ralph Horn ini, okay, diberi tugas untuk merangka pentadbiran baharu dan mereka telah bentangkan di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Dan rancangan Malayan Union ini diisytiharkan dalam Warta Kerajaan iaitu yang dipanggil Kertas Putih. Kena ingat ni Kertas Putih. Dan Kertas Putih ini, dalam cerita Kertas Putih itu, dalam kandungan Kertas Putih itu, cerita tentang British akan ambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan akan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat iaitu dalam bentuk kesatuan di bawah jajahan British. Maknanya apa? Maknanya negara kita dijajah oleh British. Okey, secara tak langsung. Why nama dia Kertas Putih? Kertas Putih itu kerana ianya masih lagi dalam kertas cadangan. Kertas cadangan. Baik. So kalau kita lihat di sini, pada peringkat permulaan, unit perancangan tanah Melayu telah dibentuk di London dan rancangan ini telah dibentangkan di Parlimen British dan Persatuan-Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum. Memorandum ini adalah dikatakan sebagai kertas memo atau kertas cadangan daripada pihak pelajar Melayu Britain. Dan memorandum ini meminta supaya hak kewarganegaraan di tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Bagi yang dah belajar, apa itu prinsip jus soli? Bukan jus air, bukan jus tebu, bukan jus nanas. Jus soli. Kewarganegaraan. Venus? Apa itu jus soli? Maksudnya, if you're born in that country, maksudnya you jadi warga negara tersebut. Okey, bagus. Maknanya, jus soli ialah kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Kalau macam contoh macam cikgu orang Amerika. Kalau cikgu orang Amerika, kemudian cikgu datang ke tanah Melayu. Cikgu tak boleh jadi rakyat Melayu Union. Tapi anak cikgu yang lahir di tanah Melayu, dia automatik boleh jadi warga negara Malayan Union. Why? Because dia lahir di tanah Melayu. Ya betul. Untuk orang Melayu ada British. Tidak. Sebenarnya Melayu Union tidak ada orang Melayu. Melayu Union tidak ada orang Melayu. Tidak ada orang Melayu ya. Macam ada ahli Melayu yang join dalam ahli tu ke? Tidak ada. Sebenarnya dia disyorkan untuk join tetapi mereka tidak. Nanti kita akan tengok ya. Kita akan tengok. Baik. Memorandum satu lagi iaitu Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum juga berkaitan dengan masa depan tanah Melayu dan pada 22 Januari 1946 kertas putih ini telah dibentangkan dan diluluskan oleh Parlimen British di London. Dan antara konsep dia ialah kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan raja-raja, syarat kewarganegaraan dan agama Islam. Semua dibincangkan dalam itu. Dan pada 1 April 1946, Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu. Dan kalau kamu perhatikan, apa yang kamu tahu tentang 1 April?
1 April adalah apa? April Fool. April Fool. Betul? So adakah Betul. 1 April ini 1 April Fool bagi tanah Melayu? Kalau betul ianya 1 April Fool, amatlah malang negara kita menjadi mangsa April Fool bagi British. Amat malang. Amat malang ya. Jadi ingat tarikh dia 1 April 1946. Baik. Bagaimanakah bentuk Melayu ni yang nak ditubuhkan oleh British ini? Sebenarnya dia bentuk kesatuan. Iaitu betul. Iaitu dia dibentuk dengan gabungan negeri-negeri seperti NNMB, NNMTB dan NNS kecuali Singapura. Jangan tanya cikgu, okey, apakah NNMB, NNMTB? Kalau tak tahu ni, okey, sebenarnya mudah je kan? Tahu kan semua kan? Ke depan. Tahu. Okey. Itu basic cikgu, basic. Basic. Baik. Jadi, baik. Kemudian ianya bentuk kesatuan. Maknanya semua negeri itu disatukan. Itu satu. Kemudian yang kedua iaitu ditadbir oleh Gubernur Jeneral yang dilantik oleh Raja England dan ada 2 majlis, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malaya Union di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Mungkin ramai yang akan tanya, cikgu, apa fungsi sebenarnya nak tubuhkan Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan? Sebenarnya senang je. Majlis Eksekutif ni sebenarnya adalah terdiri daripada pegawai-pegawai yang akan menjalankan pentadbiran negara seperti menteri-menteri. Itu Majlis Eksekutif. Majlis Perundangan pula adalah pegawai-pegawai yang duduk dalam tu untuk buat undang-undang. Dia mengubah undang-undang. Ya, itu je. Ada yang buat undang-undang, ada yang mentadbir. So, Majlis Eksekutif, Majlis Perundangan. Dua-dua di bawah Gubernur Jeneral. Kemudian kita tanya, negara kita masa tu semuanya ada sultan. Mana sultan? Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja yang bincangkan soal agama dan adat istiadat Melayu. Maknanya, biasanya akan bincangkan tentang apa? Tarikh berpuasa pada tahun ini akan jatuh pada 1 Ramadan. Ya. Ingin diumumkan bahawa tarikh Hari Raya Aidilfitri tahun 2021 adalah pada 1 Syawal. Tetapi oleh kerana COVID, PKP kita anjak. So raya dibatalkan. Okey. Macam tekankan kuasa raja. So raja tak ada kuasa. Raja memang tak ada kuasa. Mana boleh macam tu? Yes. Jadi kemudian kewarganegaraan pula. Prinsip jus soli. Jus soli iaitu kerakyatan berdasarkan tempat lahir. So rakyat yang lahir tanah Melayu dan Singapura automatik boleh jadi warga negara. Raja untuk apa? Raja untuk tu je lah. Raja untuk apa? Raja untuk bincang soal agama dengan adat istiadat Melayu. Pentadbiran negara jangan tanya. Duduk dan diam. Nampak tak? Itu je kan tugas raja. Hilanglah kuasa raja. Hilang kuasa raja. Jadi itulah yang berlaku. So kita ambil poin yang penting ya. So rumusannya, Melayu ini adalah usaha penjajah untuk menakluk tanah Melayu. Sebab Melayu ini telah mengubah status tanah Melayu dari naungan kepada tanah jajahan. So kita perlu menolaklah sebarang penjajahan demi kedaulatan walau nyawa jadi taruhan. Adakah anda berani seandainya negara kita diserang oleh Israel? Adakah anda berani untuk mempertahankan negara? Cikgu Berani? jangan cikgu. Takut. Saya dah masa nak tidur dia terfikir-fikir kalau dia serang macam mana. Taklah. Relate dengan perang dunia pertama dan kedua. Berani. Ya, berani kerana bab kata Hafiz, nampak berani. Dia dah sedia daripada umur dia 7 tahun dulu. Dah training dah. Dah training. Makan Dah training banyak. guna butterfly knife. Dah. Semua dah training pakai PUBG dengan ML. Tembak pun tepat aja. So, bila lagi nak guna kan? Sekarang lah masa tu. Kena volunteer lah kan. Kan? Tembak guna. Tak kena guna chorus. So
Ya, Myvi ada stress tak ada. So kita lihat macam mana Sultan begitu mudah ataupun British boleh mendapatkan kebenaran untuk membentuk Melayu Union. Sebab British telah mendapatkan tanda tangan Sultan. What? Ya, British telah mendapatkan tanda tangan Sultan, iaitu H.C. William. Ada dua orang H.C. William dan juga Harold McMichael. Ingat nama tu. Okay. So pada peringkat awal, H.C. William ini telah merintis jalan untuk menghadap Raja-Raja Melayu. Dia yang dulu start. Okay. Dan dia kata, dia kata memang ada sokongan lah Raja-Raja Melayu ni. Okay. So bagus. Okay. Tetapi dia telah temui semua sultan-sultan ini. Ini susunan dia. Sebenarnya kalau kamu perhatikan susunan dia sama je. Iaitu sultan pertama yang ditemui oleh H.C. William ialah Sultan Johor, kemudian Sultan Selangor. Diikuti Kedah, kemudian Perlis, dan seterusnya sampailah ke Sultan Kelantan. Kalau kamu perhatikan Sultan Kelantan lah. So dalam laporannya beliau ada keyakinan tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan sokong British dengan menandatangani perjanjian Melayu Union. Kemudian datang pula yang kedua, Harold McMichael. Sir Harold McMichael nak dapatkan tanda tangan. So kalau kita lihat di sini, dalam tempoh 2 bulan sahaja, 2 bulan sahaja beliau berjaya dapatkan tanda tangan 9 Raja-Raja Melayu. How? Sama. Dia punya step lebih kurang sama. First, dia jumpa Sultan Johor. Kemudian, dia jumpa Sultan Selangor. Kemudian Sultan Pahang semua. Dan ada beberapa sultan yang telah enggan untuk turunkan tanda tangan tetapi didesak juga. So, dia telah didesak seperti Negeri Sembilan punya, iaitu yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan didesak oleh McMichael walaupun enggan. Kemudian menghadap Sultan Perak, dan juga Sultan Kedah. Sultan Kedah kalau kamu lihat berlaku perdebatan. Yes, berdebat. Dan akhirnya turunkan tanda tangan juga. Dan seterusnya kita lihat menghadap Sultan Kelantan, siap ugut lagi. Ugut untuk tidak iktiraf Raja-Raja Melayu kalau enggan tanda tangan. Kita ni jumpa Sultan, ampun tuanku, punyalah takut, punyalah hormat. Dia orang datang jumpa Sultan kita, siap desak, siap ugut. Kau pahal. Nampak tak? Kurang ajar. Ini memang kurang ajar. Siap ugut lagi. Kita ni jumpa Sultan, punyalah hormat, dia siap ugut-ugut. Jadi ini memang melampau. Memang sungguh melampau. Dan pada akhirnya menghadap Sultan Terengganu dan berjaya turunkan tanda tangan. Berjaya memaksa Sultan Terengganu untuk turunkan tanda tangan. Inilah senarai sultan-sultan dia. Tak berani ugut saya cikgu sebab saya nakib. Nakib. Okeylah nakib. Boleh tak engkau onkan kamera untuk kami buat penilaian? Nak tengok lah. Kan kami kalau memang handsome kami akan kata handsome. Jujur. Cikgu, cikgu hari tu dah buka cikgu. Hari tu dah buka lah. Ya ke? Ada hari tu Tapi- saya nampak. Cikgu tak tengok ke? Hari tu. Tergoda. Tergoda. Tak boleh gerak muka saya. Memang tak boleh. Engkau nampak muka ke? Nampak Stroke muka. nampak muka dia ke? Nampak lutut dia? Muka. Nampak muka, nampak badan. Semua nampak. Okey. Baik. Siap pakai baju Melayu lagi. Okey. Baik. Buka je lah balik. Okey. So, rumusannya kita lihat bahawa McMichael dan juga William telah telah selesaikan misi mereka menggunakan iaitu menggunakan desakan dan paksaan. Dan cara ini tidak dipersetujui dan menimbulkan penentangan pelbagai pihak. So, bagaimana dengan reaksi penduduk tempatan terhadap Melayu Union? Reaksinya kalau kita lihat penduduk tempatan memanglah akan menentanglah. Malayan Union memang ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan juga bekas pegawai British. Sebagai contohnya Raja-Raja Melayu. Raja Melayu kata apa? Kami menentang sebab apa? Sebab Melayu Union adalah bentuk penjajahan mutlak, total penjajahan.
Dan Sultan Melayu hilang kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan. Okey. Okey, baik, tentangan baginda ya. Baik. So kalau kita lihat yang sebelah kiri tu adalah gambar-gambar raja-raja. Okey. Baik, kita lihat di sini, okey, cara bantahan raja iaitu yang pertama sekali, okey, membawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Alah Nakib ni, kau pun nak join Israel ke? Koyak. Ya, koyak. Tak payahlah koyak. Okey, baik. Baik. Bawa kes. Saya tak koyak cikgu. Saya tak koyak. Cuma sedih lah cikgu. Diorang tak mengaku saya handsome. Tak payah kan. Okey, tak payah. Okey, baik. Kemudian bawa kes ke Mahkamah Tinggi. So menurut undang-undang McMichael dapatkan persetujuan dari raja dengan cara yang tidak sah. Tidak sah. Itu pertama, bawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Yang kedua, hantar surat bantahan ke London. Seperti Sultan Kedah, Perak dan juga Johor utus surat bantahan kepada George Henry Hall mendakwa baginda diperdaya oleh McMichael. Malah beberapa orang raja mendakwa di Ugut. Yes. Maaf. George Henry Hall tu siapa? Waktu tu sebab Sultan utus surat kan? George Henry Hall ni adalah setiausaha tanah jajahan British. So dia di Britain lah. So mereka utus surat bantahan kepada George Henry Hall. Begitu juga kalau kita lihat. Soalan tasnim. Kenapa bekas pegawai British pun tentang Melayu Union cikgu? Bagus. Ini kita tengok Kita tengok. So kalau kita lihat kalau cikgu nak jawab kenapa bekas pegawai British pun menentang Melayu Union? Kerana mereka menentang penjajahan mutlak. Kerana bagi mereka, why not sebenarnya tanah Melayu ini diberikan kebebasan untuk mentadbir sendiri? Kenapa British perlu take over the whole? Dan ini akan menjejaskan rakyat tempatan. Ini seolah-olah menidakkan hak asasi rakyat tempatan tanah Melayu. Jadi sebab tu pegawai British yang dah sedia ada di sini kata apa? Kita tak boleh memerintah diorang cara kita. Biarlah diorang memerintah dengan cara sendiri. Itu pendapat pegawai-pegawai British. Kita tak mampu dan kita tak boleh. Itu akan merosakkan hak asasi mereka. Jadi itulah yang dikaitkan dengan pegawai British yang menentang pentadbiran Malay Union itu. Nampak tak? Baik. Begitu juga kalau kita lihat raja-raja juga ada yang menyokong Kongres Melayu. Iaitu menyokong. Kongres adalah perhimpunan orang-orang Melayu untuk menentang Malayan Union. Tujuan dia untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu untuk menolak Malayan Union. Even Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. So cikgu takkan pergi detail sebab kamu dah belajar sebenarnya. Cikgu akan pergi kepada poin-poin yang penting So kalau kamu ada soalan boleh bertanya. Jangan risau. Cikgu akan jawab. Baik, kemudian seterusnya Raja-Raja Melayu juga memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Dan ini yang telah ditunjukkan dalam video yang mula-mula tadi. Iaitu video di mana Raja-Raja Melayu telah berkumpul di sebuah hotel iaitu di Hotel Station tu. Dan diminta untuk tidak join majlis pelantikan Gubernur Malayan Union. So mereka tak pergi. Yes, mereka memulaukan pelantikan itu. So ribuan berhimpun di Hotel Station melaungkan daulat tuanku dan hidup Melayu. So ini memang berlaku seperti mana yang dalam video tadi Jadi so kita sebenarnya patut contohi sikap pemimpin yang sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air kita Bagaimana dengan reaksi rakyat terhadap Malayan Union? Ini nanti kita akan lihat semula pada part yang kedua nanti, kelas yang kedua nanti. Kita jangan banyak-banyak. Kan kalau banyak-banyak kan kamu muntah. Jadi kita sampai sini saja tentang penentangan Raja-Raja Melayu. So, yes, boleh. Jadi secara kesimpulannya, bila ada kesan buruk ke kalau dia pulaukan MU? Sebenarnya
Bila dipulaukan pelantikan MU itu, bermakna menunjukkan apa? Bahawa orang Melayu dan Raja-Raja Melayu tidak menyokong pelaksanaan Melayu Union. Dan ini akan memberikan gambaran kepada British bahawa rupa-rupanya walaupun telah ditandatangani, tetapi rupa-rupanya Raja-Raja Melayu dengan orang-orang Melayu tak suka dengan Melayu Union. Nampak tak? Jadi itu memberi impression kepada British bahawa kita telah melakukan sesuatu yang salah. Nampak tak? Kalau Raja-Raja Melayu pergi juga pelantikan tu, nampak macam Raja-Raja Melayu menyokong. Hanya rakyat dia yang menentang. Nampak tak? So raja dengan rakyat bersatu menentang Malayan Union. Itu yang terbaik. Nampak tak Okay, baik, it's okay. Baik, so bermakna apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kesimpulannya, iaitu kita belajar tentang BMA dan matlamat BMA ada dua, iaitu memulihkan keamanan dan keselamatan negara dan juga memulihkan kepercayaan rakyat. Tetapi ianya gagal. Kemudian Malayan Union, kita tahu bahawa ciri-ciri dia berbentuk kesatuan, ketua pentadbir diketuai oleh Gubernur Malayan Union, dan Raja-Raja Melayu hanyalah menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan prinsip jus soli, dan bagaimana British telah mendapatkan tanda tangan Sultan dengan penggunaan dua orang pegawai ini, H.C. Willan dan juga Harold McMichael, menggunakan ugutan dan desakan. Itu yang antara poin yang kamu kena ingat. Kemudian, bagaimanakah Raja-Raja Melayu menentang? Menentang. Kenapa mereka menentang? Kerana mereka kehilangan kuasa dan itu adalah satu penjajahan mutlak oleh British. Dan cara mereka membantah, Raja-Raja Melayu membantah dengan cara apa? Bawa kes ini ke mahkamah. Yang kedua, hantar surat bantahan ke London. Kemudian yang ketiga, menyokong Kongres Melayu. Yang keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Dan yang kelima, memulaukan Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. So, kesimpulannya, kamu rasa susah ke subtopik ni? Kan? Bila kita ringkas kan? Susah ke? Tak susah kan? So susah. Baik. Untuk tak susah cikgu. Yes, sebenarnya tak susah. Baik. Untuk membuktikan ianya susah atau tidak, so cikgu telah menyediakan satu set soalan untuk kamu semua, berkaitan dengan soalan-soalan sejarah ini, dan juga kamu diminta untuk menjawab. Boleh dan juga soalan-soalan ini adalah dalam bentuk objektif. Jangan risau. Objektif objektif je. Baik. Kan? Apa ya? Tak. Kita bukan krisis. Kita buat dalam bentuk ni. Dalam bentuk Google Form. Kita buat dalam bentuk Google Form lah. Sebab kalau krisis ni nampak nanti ada perlumbaan lah, kemudian ada yang masuk lambat lah apa semua kan. Bagus. Persaingan secara sihat. Macam kita baca buku bahasa lain je. Baik. So, baik, itu link yang telah cikgu letakkan. Sila masuk, klik dan juga masukkan nama pelajar dan juga masukkan nama sekolah kamu. Cuba jawab soalan-soalan itu. Dan masa yang diberi hanyalah lebih kurang 10 minit sahaja. Silakan. Silakan. Jadi cikgu boleh sharekan berkaitan dengan soalan ini. Inilah dia bentuk soalan itu. Soalan-soalan dia cikgu rasa mudah je. Contohnya, apakah tujuan BMA? Ada hadiah ke cikgu? Okeylah. Siapa yang markah tertinggi? Siapa dapat markah tertinggi, cikgu bagi hadiah. Seorang je atau yang macam ada third place, first, second, third macam tu? Tak. Mana-mana yang tertinggi, dia dapat markah. Maknanya kita kata yang tertinggi antara 18 hingga ke antara 13 hingga 14, sebab soalan ni 14 je. 14 soalan je. Boleh mula. Tak banyak pun soalan dia. Belum apa-apa dah ada yang hantar.
Siapa yang hantar ni? Laju Jajas. betul. Ini tak boleh ni. Ini saja ni nak buat trik ni. Tak boleh. Siapa yang hantar awal-awal memang cikgu delete je. Okey. Boleh mulakan. So sementara korang tu, cikgu pun minum kopi. Nak sikit cikgu. Kau bukan minum kopi, Nafi. Saya suka kopi apa? Suka kopi kau suka kopi mahal, Starbucks lah, apalah, kan? Cikgu. Cikgu. Ya. Nak sikit kopi. Okey. Faris, jawab Faris. Replace anak. Kalau dia tulis anak cikgu tu memang anak cikgu tu Faris. Si Faris tu. Bagus. Cikgu, Ya. golongan radikal tu apa? Tu apa maksud golongan radikal? Okey, golongan radikal adalah golongan yang agresif menentang Malayan Union. Okey. Maksudnya dia bukan golongan negara kan? You golongan daripada negara lain kan? Bukan. Golongan yang agresif yang sehingga menyertai PKM, menyertai MPAJA untuk menentang Malayan Union. Itu agresif. Okey. Okey. Thank you, cikgu. Okay, welcome. Woo! Wait, Azrina Misaki ada ke? Nak tengok jap. Mana Azrina? Azrina Misaki ada? Boleh on camera tak Azrina? Oh ya ke? Oh yang si hi ni rupanya Azrina Misaki. Lama tak dengar cerita orang Melaka, air keruh. Ya, Azrina Misaki. Okey, daripada first PKP tahun lepas sampai tahun ni dia memang kekal dalam kelas cikgu. Okey, dan cikgu ingat kerana apa? Kerana nama dia ada nama Jepun, Misaki. Alright. Lahai. Ada rupanya. Kat sini baru jumpa nama Azrina Misaki ya. Bagus Azrina Misaki, full mark. Terbaik Azrina. Siapa pula Dino ABC ni? Allah. Okey. Nur Sarah. Boleh nak tanya Nur Sarah SMKJ3 tu apa? Jalan 3 First time banyak betul. First time banyak betul. Wah, bagus.
Okey, Nafi Iman 10/14 terbaik. Oh, Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3. Ini Kajang Kebangsaan Jalan 3 Kajang ke? Bangi saya cikgu. Bangi itulah. Confused jap. Bangi, yes, Bangi. Okey, Adriana Marisa. Okey, 11/14. Serius lah Adriana Marisa. Bagus. Faris kot. Alamak bang. Bang, salah satu bang. Lumak ai. Tang mana yang kau salah ni? Alah ni ke? Sorry go. Sorry go. Boleh salah juga Salah tu normal, tak salah tu yang tak normal. Kan? Alright. Bagus. Adam Haris, College Vocational Kuala Selangor. Okey, bagus. 12/14. Terbaik Adam Haris. Adam Haris, kamu college voke, subjek sejarah ada juga belajar Ada je. Guna buku yang sama ke? Sama je. Sekarang saya SEM 3. SEM 3 dia Form 5. I see. Bagus. Bermakna nanti kamu masuk kelas Form 5 juga kan? Saya dulu. Saya masuk Form 4 untuk Aviation ya. Okey. Terbaik Adam. Okay. Okey, kita ada Syasha Naili, MSM Merbuk 12/14. Terbaik. Itu bukannya negara asal. Okey, Christian 12/14. Bagus. Vines 13/14. Mak ai, terbaik betul ke ni Vines? Dan juga Diana 13/14. Nampak dia punya sekolah tetap rahsia. Dia ingat dia Siti Nurhaliza, biarlah rahsia. Memang taklah. Okey. Baik. Kemudian Aiman Tino, Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning. Ini cikgu tahu siapa. Malah nak sebut nama lah. Kan? Apa jadi pada kau ni? 5/14 ni. Apa masalah kau ni? Kan? Itulah Aiman Tino. Banyak menyanyi je. Kan? Siapa yang banyak menyanyi tu kita tahulah siapa. Kan? Okey, baik. Ya, tahu Diana. Jangan disebut nama dia. Okey. Baik. Tahu. Okey. Baik. Tasnim Najiha. Okey, bagus Tasnim. Hanya satu saja yang salah. Bagus. Nur Rizki. Nur Rizki. Apa jadi ni? 9/14 ni. Apa jadi? Okey. Aisyah Damia. Okey, 11/14. Okey, bagus. Samuel 12/14 pun bagus, terbaik. Mac. Cikgu bagi hadiah kepada yang dapat 13 atau 14. Okey. Tak, ni siapa suka nama Mac Michael ni? Kan, rasa macam nak lempang je kan. Sebab kita dah marah pada Mac Michael kan. Siapa nama Mac Michael ni? Mac kita tangan dia ramai-ramai. Mana satu ni? Lagi kecil. Okey. Mac Michael 11/14. Kali letak McDonald. Lain kali. McDonald pun kami tak nak. Kami tak nak menyokong Israel. Ya. Khairina, Sekolah Menengah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun Jalan Kebun. Di Jalan Kebun kan. 13/14. Bagus. Cikgu, Jalan Kebun tu kat mana cikgu? Jalan Kebun tu belakang Kota Kemuning je. Kota Kemuning kat mana? Kota Kemuning kat Shah Alam Pandai. Oh maaf lah, saya tak tahulah. Itulah kau dah lama sangat tak masuk geografi. Geografi tak skor cikgu. Geografi tak skor, tak apa. Selain daripada geografi, kamu boleh belajar benda-benda tu dalam pendidikan moral. Baik. Kau tak belajar, Nafi, kau tak belajar pendidikan moral kan? Tu pasal kamu tak tahu. Lah. Macam tu Macam tu. Okay. Dalam seni ada kot rasa. Seni tak ada. RBT mungkin, RBT. Okey, baik. 21 Ahmad Umar. Okey. Baik. Kemudian Zaim 9/14. Okey, Puncak Alam 3. Zaim, drop sikit Zaim ni. Okey, begitu juga Nurul Farisha Alia. Entahlah cikgu. Okey. Kenapa entah? 8/14. Macam susah je Syekh Muinuddin, Sekolah Kiblah. Okey, 11/14. Bagus.
SMK Datuk Haji Abu Hassan. Jasmi, siapa pula Jasmi ni? 13/14, bagus. Waiting 11/14, terbaik waiting. Begitu juga Alia Farhana, Sekolah Sri Putri, bagus. Sri Putri, bagus Alia Farhana. Afif 14/14. Dia Israel hacker. Dia memang hacker. Afif ni. Kan. Jadi 14/14 ni. Kemudian juga kita lihat siapa, Nadia Khalid, Sekolah Sri Putri juga 13/14. Bagus Nadia. Okey, begitu juga dengan Sushmita 12/14. Bagus juga Sushmita. Okey, Wan Fazlin, Mahat Al-Abbasiyah. Kat mana Mahat Al-Abbasiyah ni? Kan? So 12/14 pun bagus juga. Pernah try hack hati cikgu. Tak percaya. Alah, hai, buat apa nak hack. Okey. Maknanya ramai yang telah menjawab. Bagus. Bagus korang ni. Bermakna korang benar-benar menguasainya dengan baik. Walaupun ada yang kemungkinan salah. Tetapi sebenarnya tak susah pun. Contohnya, okey, kita pergi pada soalan ya. Soalan nombor 1. Okey. Kan. It's okay. Okey, contohnya soalan nombor 1 ya. Tujuan BMA di Hantar Tanah Melayu sebenarnya adalah untuk, kita ingat mengembalikan kestabilan dan keamanan serta juga memulihkan kepercayaan. Yang kedua, bermakna jawapan dia adalah D. Nombor 2, muslihat British melaksanakan Union. Sebenarnya ini ramai yang keliru. Okey, kenapa ya British melaksanakan Union? Sebab dia kata apa? Apakah muslihat? So muslihatnya macam cikgu cakap apa? Iaitu mereka nak keuntungan dari sudut ekonomi. Bermakna, okey, jawapannya adalah meningkatkan pelaburan ekonomi. Ingat tu ya, itu muslihat. Okey, muslihat British melaksanakan Malay Union bagi menggantikan BMA. Kemudian 3, okey, jus soli kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Siapa yang mengetuai pentadbiran Malay Union? Gubernur. 5, kesan sekiranya prinsip kerakyatan jus soli dilaksanakan. Okey, kalau kamu fikir daripada sudut, sebenarnya apabila prinsip kerakyatan jus soli diperkenalkan, maknanya akan berlaku ramailah orang-orang yang bukan Bumiputera ataupun bukan Melayu akan semakin mudah untuk dapat kerakyatan, dan ini akan menyebabkan kedudukan orang Melayu terancam. Dan apakah maksud kedudukan orang Melayu terancam? Maknanya kedudukan orang Melayu dari sudut harta, dari sudut ekonomi, dari sudut pentadbiran akan terancam. Siapakah orang Melayu itu? Orang Melayu adalah orang asal tanah Melayu. So kalau orang asal tanah Melayu maksudnya apa? Orang peribumi. Sebab itu jawapan dia adalah kedudukan peribumi akan terancam. So D tidak boleh. Okey, D tidak boleh. Memang tidak ada berlaku pengaruh golongan radikal. Tak ada. Okey, sebenarnya tidak. Jawapan yang lebih tepat adalah kedudukan pribumi terancam. Okey, ingat pribumi itu maksudnya apa? Orang-orang asal di tanah Melayu. Siapakah orang asal di tanah Melayu? Orang Melayu. Okey. Itu memang sesuatu yang begitu diambil berat pada zaman dahulu ya. Okey, nombor 6. Kesannya terhadap Raja-Raja Melayu sekiranya Melayu ini dilaksanakan, iaitu kesan terhadap Raja-Raja Melayu, iaitu sudah tentu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja sahaja. Bagaimana Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu? Iaitu desakan dan paksaan. Okey, desakan dan paksaan. 8. Kenapa Raja Melayu menentang pelaksanaan Malay Union? Kerana penjajahan mutlak British. Maknanya British telah menjajah tanah Melayu secara total atau mutlak. Dan soalan 9, bentuk tentangan Raja-Raja Melayu, iaitu bentuknya adalah dengan cara mengutus surat bantahan dan juga membawa kes ke mahkamah. Dan soalan 10, yang ini adalah selepas tentera Jepun menyerah kalah, ianya adalah BMA, British Military Administration. 11, semasa pentadbiran Malay Union, tanah Melayu berubah menjadi negeri lindungan, negeri naungan, tidak menjadi tanah jajahan.
dan 12. Okey, struktur pentadbiran union. Apakah X? Macam cikgu cakap tadi, majlis undangan, majlis raja-raja Eksekutif. dan majlis eksekutif. Yes, majlis eksekutif. Dan 13. Apakah ciri pentadbiran Malayan Union? Diketuai oleh Gubernur British dan juga Sultan menjadi ahli majlis raja-raja. So, iaitu 1 dan 2 ni. Dan soalan terakhir, pembentukan Malayan Union pada 1946 menimbulkan rasa tak puas hati oleh orang Melayu. Bagaimana orang Melayu menentang penubuhan tersebut dengan menghidupkan Persatuan Melayu dan juga mengadakan Kongres Melayu. So itu 14 soalan yang rata-ratanya ramai dapat jawab dengan baik. Okey, seperti kita lihat di seterusnya, Danish Akmar, okey, bagus juga ni, satu permulaan yang baik, 9/14. Adriana, okey, 11/14, bagus juga. Begitu juga Hana Zahra, 13. Hana Zahra 13 bagus. Dan Ismail Sabri, siapa pula Ismail Sabri ni? 12/14. Pak Ngah Pak Ngah. Aisyah 8/14 dan Lana, okey, iaitu 13/14. Okey. So tahniah kepada para pelajar yang berjaya menjawab, okey, dengan mendapat markah 13 dan 14. So kepada para pelajar yang mendapat 13/14 ataupun 14/14 ataupun full mark, cikgu berikan hadiah ini untuk kamu. Okey. So terimalah ini untuk kamu. Bagus. Yeah. Okey. Dengan terimalah ini. Okey, dari hatilah, dari hati. Nah. Okey. Baik. Okey. Baik. So itu untuk para pelajar yang berjaya mendapat 13/14 dan 14/14. Ya, bukan senang nak dapat kadang-kadang je dapat. Okey. Baik. Kita akan teruskan satu lagi bahagian, iaitu hadiah limited. Yes, hadiah limited. Limited edition. Baik. Untuk satu soalan. Okey, satu soalan saja cikgu nak minta kepada kamu, iaitu berkaitan dengan inilah dia, satu soalan, satu lagi latihan. Satu lagi latihan yang cikgu nak kamu buat sebenarnya. Satu je lagi. Okey, ingatkan dapat gitar sebelah tu. Gitar tak payah tanyalah Okey. Baik. Jadi objektif atau struktur. Okey, soalan kali ini adalah soalan esei. Baik. Yang itu, kali ni jangan risau. Cikgu akan guide. Okey, klik je. Cikgu tahu korang semua takut tentang soalan esei. Jangan risau, klik je. Klik je. Klik sahaja. Okey. Ya, klik sahaja. Okey. Baik. Cikgu mak saya panggil, tak payah. Kau duduk diam-diam. Lepas ni sekarang mak kau nak panggil ke, nenek kau nak panggil ke, silakan. Duduk diam dulu. Okey. Baik. Soalan-soalan esei yang cikgu letakkan di sini sebenarnya telah pun cikgu letakkan juga, iaitu skema jawapan. Ingat skema jawapan cikgu telah letakkan. Okey. Dan kenapa cikgu letakkan? Sebab sebenarnya cikgu nak kamu semua belajar untuk menjawab soalan berdasarkan peruntukan markah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iaitu mengikut kepada bentuk ayat yang betul. Tak nak macam ni. Okey, ingat sejarah bukannya satu subjek yang kalau kamu nak jawab soalan esei boleh buat point. No. Sejarah tak boleh buat point Tak boleh buat point. Kamu kena buat dalam bentuk perenggan yang cantik. Tapi tak perlulah sampai peribahasa semua, tak perlulah kan. Sebagai contoh, cikgu tunjukkan kamu, bagaimana untuk menjawab. Sebenarnya ramai pelajar yang dah tahu, bagaimana cikgu mengajar untuk menjawab soalan esei sebegini. Sebenarnya soalan dia, kamu hanya perlu menjawab seperti ini sahaja. Kita lihat 4 markah. Cikgu tunjukkan di sini. Jelaskan ciri-ciri perjanjian Malayan Union. Kena ingat, kalau nak jawab mesti mula dengan ayat jawapan, iaitu ambil daripada ayat soalan dulu, iaitu ciri-ciri perjanjian Malayan Union.
Okey, 1946 adalah. Okey. Bila kamu nak buat, kamu tengok peruntukan markah. Okey, berapakah peruntukan markah? Berapa peruntukan markah, Aisyah? Aisyah? Berapa peruntukan markah tadi? Kalau kamu klik kan? Cuba tengok soalan pertama. 4 markah kan? So kalau 4 markah, apa yang kamu kena buat? Okey, boleh ambil 4 fakta ataupun 2 fakta, 2 huraian. Jadi macam mana buat cikgu? Senang saja. Okey. Kalau kamu tengok dekat soalan kamu, okey, fakta yang pertama tu dekat bawah tu dia ada kata apa? Semua NMB dan NMTB serta 2 negeri selat disatukan. Maknanya apa? Kamu je buat boleh terus saja, iaitu apa? Ciri-ciri Perjanjian Malaya Union 1946 adalah semua negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu beserta negeri selat disatukan. Ini berapa? 1 markah. Kemudian kamu sambung dengan penanda wacana. Selain itu, seorang gubernur dilantik oleh Raja England bagi mengetuai pentadbiran. 2 markah dah. Sebaik-baiknya sebenarnya boleh Harina. Baik, cadangan cikgu kalau kamu dah jawab macam ni, dah 2 ayat kat sini untuk 2 poin, kamu skipkan 1 supaya ada supaya ada gap kat situ. Supaya ini untuk apa? Untuk memudahkan guru kamu menanda. Ini memang perlu diamalkan daripada form 4 sampai ke peringkat SPM. Itu cara dia. Baik. Kemudian kita teruskan dengan penanda wacana. Seterusnya majlis eksekutif. Eksekutif dan majlis undangan Malayan Union dibentuk bagi membantu gubernur dalam pentadbiran. Sini dah markah yang ketiga. Dan markah yang keempat, akhir sekali kewarganegaraan. Sama rata dengan prinsip jus soli diperkenalkan di Malayan Union. Cukup tak untuk 4 markah? Cikgu nak tanya kamu, cukup tak untuk 4 markah? Cukup kan? So kalau cukup, cukuplah. So walaupun kat situ diberikan fakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kamu tak perlu ambil semua. Sebab apa? Jawab berdasarkan peruntukan markah je. So yang ini je lah. 4 markah. So apa lagi nak cerita? Cukup. So bagi kamu dengan cara begini, senang ke susah? Senang ke susah nak buat ayat? Nak buat esei ni? Senang ke susah? Senang kan? Senang. Ya, betul, senang. Kena praktiskan aja. Itu je. Okey. Baik. Mungkinlah mungkinlah. Bukan. Entahlah pula. Okey. Baik, tak apa. Okey. Kamu pergi kepada soalan yang nombor yang B. Okey, soalan yang B. Okey. Dalam masa 5 minit. So kita ada 10 minit. Dalam masa 5 minit. 5 minit cikgu nak kamu semua menjawab soalan B. 4 markah juga. Okey. Sila jawab.
dalam masa 5 minit. Okey. Ingat sila jawab sekarang soalan yang B tu. Okey, iaitu okey, 4 markah dan juga kamu kena lihat bagaimana nak mulakan ayat jawapan. Okey, so boleh mula sekarang. 5 minit je. Okey, dan pastikan semuanya submit. Okey, pastikan semua submit. Okey. Gunakan semua skema jawapan yang telah cikgu beri. Alright, so wow. Okey. 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 Sushmita, boleh. Boleh. Guys, jap. Boleh. Lupa. Guys, kamu jawab dalam Google Form ke ataupun dalam group chat Korang jawab dalam Google Form Okey, okey, why not korang copy kat jawapan kamu tu, korang tuliskan dekat group chat supaya senang cikgu check. So kamu tuliskan jawapan penuh dekat group chat Zoom ni, okey, kan ada, tulis je lah, lepas tu kau send pada cikgu direct message. Sekarang. Okey, sekarang. Tak ada tak nak Rafizuddin. Okey. Ya, direct message. DM cikgu. Ya, DM. Okey. DM dalam group chat. Okey. So senang cikgu nak semak. Cikgu, kalau 4 markah yang ada huraian, 2 isi je kan? Ya, betul. Okey. Maknanya di sini, kalau kita tengok fakta 1 lepas tu H1A kan. Maknanya F1 dengan H1A situ pun dah ada 2 markah. Kemudian kamu ambil fakta kedua, apa tu H2A. Dah cukup. Oh, okey. Thank you. Yes. Siapa suruh WhatsApp atau IG Rafizuddin? Kau ni kan masih lagi di awang-awangan ke? Tahulah kau ni golongan-golongan kayangan. Kan? Kau golongan kayangan, kita orang ni marhain je. Siapa ni? Okey. Azrina Misaki dah hantar. Orang Melayu menentang Perlembagaan Union kerana membantah yang menggugah Sultan untuk diturunkan tahta jika engkau Perlembagaan Union. Selain itu, orang Melayu menentang Perlembagaan Union kerana menentang penghakisan kuasa Raja Melayu seperti Raja kehilangan tahta. Okey. Azrina Misaki, 4 markah untuk kamu. Itu memang terbaik. Yes. Cikgu baca di mana? Cikgu baca di group chat Zoom ni. Yang korang tu tulis ni kan, yang korang borak ni kan. Yes, cikgu baca kat situ. So korang pun boleh send kat situ untuk cikgu semak dan terus berikan markah. Terbaik. Memang terbaik Azrina. Hopefully untuk peperiksaan pertengahan tahun Azrina, cikgu harap kamu boleh upgrade dan dapat A untuk sejarah nanti Okay. Untuk peperiksaan pertengahan tahun nanti. Amin. Yes. Amin. Ya, soalan B, Hana. Soalan B. Okey, soalan B. Yes. Okey. So ada lagi yang kata Alia Farhana. Kerana mereka membantah tindakan mereka yang menggugah Raja Melayu, Sultan-Sultan Malaysia yang tenggelam. Okey, bagus. Selain itu, wow. Alia Farhana, cikgu suka bentuk ayat yang kamu susun dan juga begitu kemas. 4 markah Alia. 4 markah.
Kan? Okey, bagus. Bentuk ayat yang cantik. Bagus Alia. Kan? Okey, so rasa yang gugur Raja Majid tu kata jika enggan. Okey, saya turun lagi juga bentang mengasuhnya. Okey, bagus Faris. Terbaik Faris. 4 markah Faris. Terbaik. Macam ni lah. Kan? Kemas. Bagus. Soalan B lah. Okey. Kau ni ketinggalan kereta api lah, Fif. Okey, it's okay. Boleh? Yang lain macam mana? Jangan takut untuk memulakan jawapan. Cikgu tahu ramai yang takut. Kan? Takut salah lah apa semua. Ingat dalam kelas cikgu, salah is normal. Betul semua yang tak normal. Ingat salah is normal. So kalau kamu salah, tak ada orang nak marah pun dalam kelas ni. Jangan risau, buat je. Just do it. Okay. Just do it. Okay, siapa ni? Sarah. Okay, orang Melayu minta kerana mereka batalkan. Okay, menentang bos Raja Majid. Okay, bagus. Sarah, banyak sangat ni Sarah. Kamu punya ayat ni boleh dapat 6 markah. 6 markah So berlebih. Okay, so 4 markah cukup sebenarnya ya. 4 markah cukup. Okay, Dave Tej Macam nak sebut nama kamu ni? Okay, orang Melayu kerana tak setuju. Dan diugut tu. Okay. Okay, kesannya orang Melayu menganggap cara mereka tak sah selain tu. Okay, Dave. Bagus ayat kamu. Kamu ada mengambil, kamu semua mengambil apa? Fakta, huraian, kemudian kamu ambil contoh, kemudian kamu ambil kesimpulan. Okay, ada inference. Okay, ada inference. Kemudian kamu buat satu lagi point, kemudian kamu berikan contoh dan kamu berikan inference. Sebenarnya, Dave, cara kamu buat betul. Cuma ianya untuk 8 markah. Okay, harus diingat, okay, bagi cikgu, okay, untuk menjawab, ikut je peruntukan markah. Kita guna konsep apa? Guna konsep KISS. Keep it simple, stupid. Nampak macam simple. Simple straight Tak tahu. Boleh juga. Bagi cikgu macam keep it simple, stupid. Nampak macam bodoh, nampak macam straight. Tapi memberi markah yang penuh. So itu lebih baik. Okay. Okay, Nafi Uman. Okay, bagus Dave. Okay, 4 markah. Orang Melayu menentang Lainan. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, Nafi Iman, yes, kamu siap dengan contoh dan juga inference. Okay, bukan inference. Okay, so dapat 4 markah, bagus. Okay. Zaim. Okay, 1 kerana Sultan. Okay. Raja kehilangan tata. Bagus. Bagus. 4 markah Zaim. Jasmine Hanani. Diugur itu tadi. Okay, seterusnya. Okay, bagus Jasmine. 4 markah untuk Jasmine. Bagus. Itu bagus. Okay. Cikgu suka jawapan tu. Hana. Orang Melayu. Okay. Okay. Hanya kerana Sultan tadi ugut. Okay. Okay. Bagus Hana. 4 markah. Bagus. Adriana. Okay lah. Okay. Adriana menjawab soalan A ya. Okey, soalan A. Okeylah. Soalan A cikgu bagi 4 markah. Bagus Adriana. Adam Haris. Sebab menentang rakyat menentang ingin mengelakkan warisan tamadun kerajaan Melayu. Okey, Adam.
sebenarnya kamu tak perlu ambil semua yang ada diberi kat situ tau. Okey. Kamu tak perlu ambil semua poin yang ada kat situ. Kamu hanya perlu ambil 4 poin, maknanya sama ada fakta, huraian, contoh, ada fakta ke atau fakta, huraian, cukup. 4 dah. Sebab 4 markah aja peruntukan dia. Nampak tak? Jadi so ini menjimatkan masa kamu bila kamu exam. That's why bila dalam exam jawab mengikut peruntukan markah. Tapi Adam secara umumnya cikgu bagi 4 markah sebab bagus. There you go. Okay. Just in case letak exercise cikgu boleh. Aisyah Damia. Okay, bagus, just nice Aisyah 4 markah. Khairina untuk membantah. Okay, sebagai contoh. Okay, bagus juga Khairina 4 markah. Off topic yang kena ada kesimpulan. Bukan kesimpulan tapi inference lah, kesimpulan. Boleh sebenarnya. Boleh, tapi tak perlu. Dia tak menjadi satu kewajipan. Yang penting kau nak markah kan? Yang penting kau nak markah. Itu je. Jadi ikut je cara yang semudah mungkin. Okey, Aisyah. Okey, bagus Aisyah 4 markah. Danish Akmar. Okey, bagus 4 markah. Okey, Jasmine. Okey, akan raja dengan kuasa. Okey. Agak kurang sikit Jasmine. Agak kurang. Amal Aufa. Okey, bagus Amal Aufa 4 markah. Waiting. Okey, bagus 4 markah. Okey, Tasnim Najiha. Okey, bagus Tasnim, lebih ni Tasnim. Okey, bagus. Okey, secara umumnya ramai yang berjaya menjawab dengan baik. Okey, baik. Alhamdulillah. So, cikgu yakin ramai yang berjaya menjawab soalan-soalan tadi dengan baik. Memang terbaiklah. Okey, baik. Untuk kamu semua, cikgu akan letakkan soalan esei ini di dalam grup WhatsApp sebagai homework. Boleh? Cikgu yang sama yang macam ni. Ya, memang cikgu akan letakkan yang ini. So, siapa yang dah submit lah. Tak perlu buat lah. So, siapa yang ni cikgu akan letakkan dalam tu juga. So, kamu boleh submit. So, jangan risau. Kalau katakan susah, sebenarnya soalan yang cikgu beri, kamu tak perlu refer pun pada mana-mana buku teks. Dah ada skema jawapan. Hanya ikut peruntukan markah dan juga jawab soalan. So, soalan cikgu lebih simple. Kamu tak perlu buka buku teks. Okey tak? Latihan cikgu okey kan? Jadi cikgu nak kamu kalau boleh hantar sebelum next class. Next class kita pada hari Sabtu ini. Okay, next class kita. Jadi cikgu harap kamu semua boleh hantar. Okay. So, okay, yang terakhir Muin. Okay, seterusnya. Okay, mendesak. Okay. Okay, kamu 3 markah sebabnya yang satu lagi itu, okay, selain itu peristiwa Melayu Union itu agak lari sikit, tetapi bolehlah. Okay, 4 markah. Okay, untuk Muin. Dan, okay, please hantar hantar. So, cikgu rasa itu sahajalah pada malam ini. Kita akan jumpa lagi untuk sambungannya pada hari Sabtu ini, guys. Okay, take care of yourself. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. COVID-19 sentiasa berkeliaran. So, stay at home. Okay, kita jumpa pada hari Sabtu ini. Take care, guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Ya, betul Muin. Okay, sama-sama. Okay, bye guys. Take care. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, sama-sama Muin. Take care cikgu, bye. Okay, bye. Cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama Jasmine. Okay. Selamat Hari Guru. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Terima kasih much. cikgu. Sama-sama Lana. Terima kasih cikgu. Sama-sama Alia. Makasih cikgu. Ya, makasih Nafiman. Ya, begitu juga Marisa.